Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aina Azmina binti Anwar daripada Unit PISMP Sains Ambilan Jun 2016 akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Meningkatkan Penguasaan Murid Tahun 5 terhadap topik pantulan cahaya melalui penggunaan modul lirat. Kajian saya ini adalah berkaitan dengan pantulan cahaya. Pantulan cahaya ini diterangkan melalui hukum pantulan. Menurut Francesco dan Kabiri 2012, jika seberkas sinar menuju ke permukaan plan selari, maka sinar akan mengalami pembiasan sebanyak 2 kali. Pembiasan yang pertama dikenali sebagai sinar tuju, iaitu datang daripada sumber cahaya seperti lampu suluh. Manakala sinar yang kedua pula dikenali sebagai sinar pantulan yang datangnya daripada bidang pantul seperti cermin ataupun permukaan air. Tajuk ini walaupun tampak mudah tetapi miskonsepsi yang tercipta di dalam fikiran murid adalah pelbagai. Hal ini adalah kerana menurut Goldstein dan Downey 2012, murid ini sebenarnya telah membina idea, tanggapan dan penjelasan mengenai fenomena sains yang berlaku dalam kehidupan harian mereka. Bermaksud sebelum murid datang ke sekolah lagi, mereka sebenarnya sudah ada idea-idea ataupun bayangan mengenai pantulan cahaya ini. Namun demikian, idea ataupun konsep yang dibina oleh murid ini biasanya adalah berlainan ataupun tidak tepat dengan konsep sains yang sebenar. Oleh itu, jika murid mempunyai miskonsepsi ini, mereka akan mengalami kesukaran untuk membentuk konsep pembelajaran yang sebenar. Miskonsepsi ini haruslah digantikan dengan satu lagi konsep yang kukuh yang dibina melalui pengalaman bermakna murid. Menurut Shakir 2019, miskonsepsi ini boleh memberikan kesan negatif terhadap pembentukan konsep sebenar murid. Namun demikian, Chen, Sonnet, Sadler, Cecilsoft dan Federowicz 2019 pula mengatakan miskonsepsi ini sebenarnya boleh menjadi batu nojakan untuk perkembangan pembelajaran murid jika guru berjaya membentulkan miskonsepsi tersebut dengan baik. Seterusnya, refleksi pengajaran dan pembelajaran. Sepanjang pengkaji menjalani praktikum fasa yang kedua, pengkaji telah dapat mengesan beberapa masalah utama yang dihadapi oleh murid. Antaranya adalah murid tidak dapat membina rajah sinar yang lengkap. Apa yang dimaksudkan dengan rajah sinar yang lengkap ini adalah rajah sinar yang mengandungi sinar tuju dan juga sinar pantulan serta melabel sinar tuju dan sinar pantulan tersebut. Seterusnya, pengkaji juga turut mendapati bahawa kebanyakan murid hanya menghafal rajah sinar yang diberikan di dalam buku teks ataupun yang diberikan oleh guru semasa guru mengajar. Seterusnya, murid juga turut gagal menghubungkan ciri-ciri bidang pantul yang baik dengan contoh bidang pantul yang baik. Maksudnya di sini, kadang-kadang murid ni dia dapat nak bagi contoh bidang pantul yang baik. Contohnya cermin begitu. Tetapi apabila diminta untuk menghubungkan apakah ciri-ciri cermin ini yang menjadikan dia sebagai alat pantulan yang baik, mereka sudah tidak dapat mengaitkan ciri-ciri tersebut dengan alat yang mereka kemukakan sebentar tadi. Seterusnya, murid juga turut gagal untuk mengemukakan aplikasi konsep pantulan cahaya. Oleh itu, pengkaji telah pun cuba untuk mengatasi masalah ini dengan menggunakan kaedah whole brain teaching. Pada ketika pengkaji mengajar menggunakan kaedah ini, peserta kajian kelihatan amat tertarik dengan kaedah mengajar ini, namun apabila mereka ditugaskan untuk melakukan aktiviti individu ataupun melakukan tugasan berkumpulan, mereka masih lagi melakukan kesalahan-kesalahan asas yang tidak mungkin mereka lakukan sekiranya mereka telah pun berjaya menguasai konsep pantulan cahaya tersebut. Hal ini adalah kerana menurut Drapu 2014, murid yang hanya mempunyai pengetahuan pada tahap permukaan sahaja akan sering berdepan dengan kesulitan untuk menjana idea mengenai sesuatu topik kerana mereka mempunyai pengetahuan yang terhad. Hal ini membuktikan bahawa kegagalan murid untuk menjawab soalan-soalan mudah tadi adalah sebenarnya kerana mereka masih lagi mempunyai penguasaan yang amat rendah dan juga pengetahuan yang amat terhad mengenai topik pantulan cahaya ini.
Fokus kajian untuk kajian tindakan ini adalah penguasaan murid terhadap konsep pantulan cahaya. Dalam kajian ini, pekaji akan memfokuskan untuk memudahkan pembentukan konsep pembelajaran murid melalui penggunaan modul digital iaitu modul lirat yang diharapkan dapat membantu meningkatkan penguasaan murid bagi tajuk pantulan cahaya ini. Menurut Al-Marabeh 2015, biarpun penggunaan bahan multimedia sebagai bahan bantu tidak dapat menggantikan pembelajaran secara hands-on, bahan multimedia ini boleh menggalakkan dan menguatkan impak aktiviti pembelajaran murid. Oleh itu, pekaji telah pun melakukan pengumpulan data awal dengan menggunakan dua kaedah iaitu ujian diagnostik dan juga temu bual bersama guru subjek. Ujian diagnostik dilakukan oleh pengkaji untuk mengesan sama ada adakah terdapatnya masalah yang dinyatakan pekaji di sekolah yang pengkaji ingin lakukan kajian ini. Menurut Zuri 2011 pula, ujian diagnostik ini dilakukan untuk menilai tahap yang belum dikuasai oleh murid yang bermasalah dalam menguasai sesuatu konsep pembelajaran. Seterusnya, temu bual bersama guru subjek pula dilakukan untuk mengesahkan keputusan ujian diagnostik yang telah dijalankan. Untuk reka bentuk kajian pula, pekaji telah menggunakan aturan model Chemis dan McTaggart 1988 yang mempunyai 4 fasa utama iaitu refleksi, merancang, bertindak dan juga memerhati. Untuk kajian ini, pengkaji bermula dengan refleksi awal di mana pengkaji membuat refleksi terhadap kebolehan ataupun kemampuan awal peserta kajian. Kemudian pengkaji akan berpindah kepada fasa berikutnya iaitu merancang di mana pengkaji merancang dan membina intervensi yang ataupun tindakan yang dilakukan. Seterusnya untuk fasa bertindak, pengkaji akan melaksanakan tindakan dengan merancang satu sesi pembelajaran dan pengajaran bersama peserta kajian dan mengaplikasikan tindakan yang dibina tadi ke dalam sesi PDP tersebut. Seterusnya, fasa memerhati adalah fasa penilaian di mana pengkaji akan menganalisis data daripada fasa bertindak tadi untuk menilai keberkesanan tindakan yang dijalankan. Akhir sekali, pengkaji akan sekali lagi melakukan refleksi, tetapi refleksi yang terakhir ini adalah untuk mereflek dapatan kajian keseluruhan sama ada kajian ini berjaya ataupun memerlukan penambahbaikan. Berdasarkan tindakan yang pertama, pengkaji mendapati penguasaan murid ini masih lagi pada tahap sederhana. Oleh itu, pengkaji memutuskan untuk memulakan satu lagi kitaran tindakan dengan menggunakan langkah-langkah yang sama tetapi melakukan sedikit penambahbaikan pada pada tindakan pengkaji. Berikut adalah merupakan objektif kajian pengkaji. Objektif umum kajian ini adalah untuk meningkatkan penguasaan murid terhadap topik pantulan cahaya dengan menggunakan modul lirat. Terdapat 3 objektif khusus. Yang pertama, meningkatkan kefahaman murid dalam melukis rajah sinar pada kedudukan bidang pantul yang berbeza dengan menggunakan modul lirat. Yang kedua, meningkatkan kefahaman murid dalam menentukan jenis permukaan yang boleh memantulkan cahaya dengan baik dengan menggunakan modul lirat. Dan yang ketiga, meningkatkan kefahaman murid tentang pengaplikasian konsep pantulan cahaya dalam alat seperti cermin muka, cermin pergigian dan juga cermin sisi kereta. Berikut adalah merupakan soalan kajian. Adakah kefahaman murid dalam melukis rajah sinar pada kedudukan bidang pantul yang berbeza dapat ditingkatkan dengan menggunakan modul lirat? Yang kedua, adakah kefahaman murid dalam menentukan jenis permukaan yang boleh memantulkan cahaya dapat ditingkatkan dengan menggunakan modul lirat? Dan yang terakhir, adakah modul lirat dapat menambah kefahaman murid terhadap pengaplikasian konsep pantulan dalam alat seperti cermin muka, cermin pergigian, periskop dan juga cermin sisi kereta. Untuk peserta kajian, pengkaji telah pun memilih 4 orang peserta kajian yang terdiri daripada 2 peserta lelaki dan juga 2 peserta perempuan. Peserta kajian ini terdiri daripada murid tahun 5 dan pengkaji telah memutuskan untuk memilih murid yang mempunyai penguasaan lemah bagi topik pantulan cahaya. Teknik persempelan yang digunakan oleh pengkaji dalam memilih peserta kajian ini adalah teknik persempelan bertujuan.
Untuk pelaksanaan kajian, pekaji telah pun menggunakan tindakan iaitu modul lirat ataupun lirat modul yang membawa maksud Light Ray Digital Module yang mempunyai 5 pautan utama iaitu home, model digital, video pembelajaran, nota, uji diri dan juga pautan Go Online. Okey, seterusnya langkah tindakan. Untuk melakukan tindakan ini, pekaji telah membawa murid ke makmal komputer untuk aktiviti pertama iaitu menonton video pembelajaran. Pekaji akan meminta peserta untuk memasuki pautan video pembelajaran dan menonton video pembelajaran yang telah disediakan di dalam modul tersebut. Tujuan tayangan video ini adalah untuk membantu menarik fokus murid dan memberikan murid gambaran awal tentang konsep yang akan mereka belajari. Seterusnya, langkah tindakan yang kedua iaitu aktiviti menerokam model digital dan juga nota interaktif. Untuk langkah ini, pekaji akan meminta peserta memasuki pautan model digital dan juga pautan nota. Dalam pautan model digital, murid akan dapat melihat demonstrasi pantulan cahaya bagi pelbagai situasi yang berlainan. Untuk dalam pautan nota pula, akan disertakan nota ringkas dan contoh yang berbentuk multimedia interaktif. Seterusnya, aktiviti yang ketiga adalah aktiviti pengukuhan dan pengayaan. Dalam aktiviti ini, pekaji akan meminta peserta untuk memasuki pautan uji diri. Untuk aktiviti ini, pekaji akan memimpin dahulu semua peserta kajian untuk melakukan aktiviti kumpulan yang disediakan di dalam modul ini. Kemudian, barulah peserta kajian diberikan kebebasan untuk melakukan aktiviti individu yang turut disertakan. Aktiviti ini adalah berbentuk permainan pembelajaran untuk bertujuan menarik minat peserta dan memberikan peserta pengalaman pembelajaran belajar sambil bermain. Okey, untuk tindakan yang kedua, pekaji turut melakukan langkah tindakan yang sama tetapi dengan sedikit penambahbaikan. Penambahbaikan yang telah dilakukan oleh pekaji adalah yang pertama, pekaji telah pun menambahkan contoh-contoh kegunaan di dalam modul dan yang kedua, pekaji menambah permainan Light It Up dan Rainbow or Rainbow. Berikut pula adalah kaedah mengumpul data. Untuk kaedah mengumpul data, pekaji telah mengaplikasikan triangulasi kaedah. Menurut Sadijan 2017, triangulasi kaedah adalah merupakan integrasi kaedah yang berbeza untuk mendapatkan lebih daripada satu bentuk data agar dapatan kajian kualitatif yang bersifat subjektif ini akan lebih meyakinkan dan sekaligus meningkatkan kesahan data. Okey, kaedah mengumpul data yang dipilih oleh pekaji ialah pemerhatian berstruktur, temu bual semi berstruktur dan analisis dokumen iaitu analisis lembaran kerja murid. Berikut merupakan soalan kajian instrumen yang akan menjawab soalan-soalan kajian yang dikemukakan oleh pekaji. Untuk soalan kajian pertama akan dijawab oleh instrumen pemerhatian berstruktur, analisis dokumen, temu bual separa berstruktur. Soalan kajian yang kedua pula akan dijawab oleh pemerhatian berstruktur, analisis dokumen dan temu bual separa berstruktur. Begitu juga dengan soalan kajian yang ketiga akan dijawab oleh data daripada pemerhatian berstruktur, analisis dokumen dan juga temu bual separa berstruktur. Berikut pula merupakan kaedah analisis data. Untuk senarai semak pemerhatian ataupun pemerhatian, pekaji akan menganalisis dengan menggunakan skala pencapaian. Skala pencapaian ini diadaptasi daripada kajian Maimunah Agad 2012 yang memasukkan skala tidak memuaskan, kurang memuaskan, baik dan amat baik. Seterusnya, untuk analisis dokumen akan dianalisis dengan menggunakan huraian deskriptif. Hal ini bermaksud pekaji telah pun menganalisis setiap soalan dan melihat prestasi murid untuk setiap soalan yang telah dianalisis. Dan yang terakhir, untuk temu bual akan dianalisis dengan menggunakan kaedah analisis kandungan. Kaedah analisis kandungan ini akan membolehkan pekaji untuk memecahkan temu bual yang telah dijalankan tadi kepada tema-tema utama. Dalam kajian ini, dapatan daripada temu bual telah dapat dipecahkan kepada 5 tema utama.
Berikut adalah merupakan data kajian yang diperolehi daripada pemerhatian pertama dalam tindakan yang pertama. Didapati secara keseluruhan, semua peserta kajian masih lagi mempunyai penguasaan yang lemah dalam kemahiran seperti melukis saja sinar pantulan cahaya, menentukan jenis permukaan yang dapat memantulkan cahaya dengan baik, serta menyatakan contoh aplikasi konsep pantulan cahaya. Pekaji mendapati peserta kajian 1, 2 dan 3 masih lagi berada pada skala kurang memuaskan dalam kemahiran pertama, manakala hanya peserta kajian 4 sahaja yang berada pada skala yang baik untuk kemahiran yang pertama. Seterusnya, untuk kemahiran kedua, peserta 2 dan 3 berada pada skala yang baik, manakala peserta 1 dan juga 4 masih lagi pada skala kurang memuaskan. Seterusnya, untuk contoh aplikasi konsep pula, peserta kajian 1 masih lagi berada pada tahap kurang memuaskan, manakala peserta kajian lain seperti peserta kajian 2, 3 dan 4 telah pun berada pada skala yang baik. Okey, seterusnya berikut adalah merupakan dapatan kajian daripada pemerhatian yang dalam tindakan yang kedua, di mana secara secara keseluruhannya peserta kajian menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Yang pertama, untuk kemahiran melukis sahaja sinar pantulan cahaya, peserta kajian 1 sahaja yang masih berada pada skala baik, manakala peserta kajian 2, 3 dan 4 telah pun berada pada skala yang tertinggi, iaitu amat baik, bermaksud mereka telah dapat menghasilkan rajah sinar yang lengkap berserta dengan label. Maksudnya peserta kajian 1 ni dia masih lagi mempunyai beberapa kesilapan-kesilapan kecil dalam menghasilkan rajah sinar. Okey, seterusnya untuk kemahiran yang kedua, iaitu menentukan jenis permukaan yang dapat memantulkan cahaya dengan baik. Peserta kajian 1, 2, 3 dan 4 semuanya telah pun berada pada tahap yang amat baik. Bermaksud mereka telah pun dapat menyatakan contoh alat dan mengaitkan apakah ciri-ciri yang terdapat pada contoh alat tersebut yang menjadikan mereka alat yang boleh memantulkan cahaya dengan baik. Dan kemahiran yang terakhir adalah menyatakan contoh aplikasi konsep pantulan cahaya. Untuk kemahiran ini, hanya peserta kajian 1 sahaja yang masih berada pada skala yang baik, manakala peserta kajian 2, 3 dan 4 masing-masing telah meningkat kepada skala amat baik, bermaksud mereka telah pun dapat menyatakan aplikasi konsep pantulan cahaya dan dapat mengaitkan aplikasi tersebut dengan konsep pantulan cahaya. Okey, seterusnya pemerhatian daripada data pemerhatian yang telah dikemukakan tadi. Data pemerhatian ini sebenarnya disimpulkan telah pun dapat menjawab persoalan kajian yang pertama, kedua dan ketiga seperti yang ditunjukkan. Okey, berikut pula merupakan dapatan kajian analisis lembaran yang pertama. Untuk soalan 1A dan 1B berfokuskan kepada kemahiran melukis rajah sinar. Untuk kemahiran ini, hanya peserta kajian 4 saja yang berupaya melukis sinar tuju dan sinar pantulan dengan betul. Itu pun hanya untuk soalan 1A saja. Dalam soalan 1B, apabila bidang pantul diubah kedudukannya, peserta kajian tidak dapat melukis sinar pantulan dengan betul. Manakala peserta kajian 2 dan 3 dapat melukis sinar tuju dengan betul, tetapi sinar pantulan tidak dapat dilukis dengan betul. Manakala peserta kajian pertama pula langsung tidak menjawab soalan. Seterusnya, untuk soalan 2 dan 3 adalah untuk kemahiran menentukan bidang pantul yang baik. Peserta kajian 1, 2 dan 4 dapat menyatakan contoh namun tidak dapat mengemukakan ciri-ciri. Manakala peserta kajian 3 pula dapat menyatakan contoh dan dapat menyatakan satu ciri. Bermaksud dekat sini hanya peserta kajian 3 saja yang menunjukkan sedikit kemajuan kerana peserta kajian 3 ini sudah pun dapat mengaitkan contoh dengan ciri yang dikemukakan olehnya. Manakala untuk soalan 4 dan 5 pula berfokuskan kepada kemahiran menyatakan aplikasi konsep. Untuk soalan ini, peserta kajian 1 dan 3 hanya dapat mengemukakan satu aplikasi saja. Manakala peserta kajian 2 dan 4 dapat mengemukakan 2 jenis aplikasi dan dapat mengaitkan aplikasi tersebut dengan konsep pantulan cahaya. Okey, berikut pula merupakan dapatan kajian analisis lembaran yang kedua.
Untuk soalan 1A dan 1B masih lagi sama, berfokuskan kepada kemahiran melukis wajah sinar. Peserta kajian 1 dan 3 melukis sinar tuju dan sinar pantulan dengan betul tetapi tidak lengkap. Maksudnya mereka tidak melabel sinar tuju, mana satu sinar tuju, mana satu sinar pantulan. Manakala peserta kajian 2 dan 4 pula telah pun berjaya menghasilkan raja sinar yang lengkap. Maksudnya mereka dapat menghasilkan sinar pantulan dan sinar tuju beserta dengan label sinar pantulan dan sinar tuju yang lengkap lah. Untuk soalan 2 dan 3 pula adalah kemahiran menentukan bidang pantul yang baik. Peserta kajian 1 dapat mengemukakan 2 ciri-ciri bidang pantul yang baik, manakala 2, 3 dan 4 dapat mengemukakan 3 ciri bidang pantul yang baik. Seterusnya untuk soalan 4 dan 5 berfokuskan kepada kemahiran menyatakan aplikasi konsep. Peserta kajian 1 dapat mengemukakan satu aplikasi dan mengaitkan dengan penghasilan raja sinar. Peserta kajian 2 pun mengemukakan satu aplikasi dan dapat mengaitkan dengan penghasilan raja sinar, tetapi peserta kajian 2 berupaya menghasilkan raja sinar yang lengkap. Bermaksud peserta kajian 1 ini masih lagi mempunyai kesilapan-kesilapan kecil dalam penghasilan raja sinar seperti tidak melabel raja sinar yang dilukis. Peserta kajian ketiga juga sama seperti peserta kajian 1 dapat mengemukakan satu aplikasi dan mengaitkan dengan penghasilan raja sinar, tetapi raja sinar yang dihasilkan adalah tidak lengkap. Peserta kajian 4 dapat mengemukakan satu aplikasi dan mengaitkan dengan penghasilan raja sinar yang lengkap. Oleh itu, pengkaji merumuskan bahawa analisis dokumen ini telah pun berjaya menjawab soalan kajian yang pertama, iaitu adakah kefahaman murid dalam melukis raja sinar pada kedudukan bidang pantul yang berbeza dapat ditingkatkan, dan turut dapat menjawab soalan kajian yang kedua, iaitu adakah kefahaman murid dalam menentukan jenis permukaan yang boleh memantulkan cahaya dapat ditingkatkan, serta dapat juga menjawab soalan kajian yang ketiga, iaitu adakah modul lirat dapat menambah kefahaman murid terhadap pengaplikasian konsep pantulan dalam alat seperti cermin muka, cermin pergian, periskop dan juga cermin sisi kereta. Berikut pula adalah merupakan dapatan kajian temu bual bersama peserta kajian. Untuk soalan yang pertama, pekaji telah mengajukan soalan yang berbunyi, adakah kamu merasakan kemahiran melukis raja sinar kamu meningkat setelah menggunakan modul lirat dan mengapa? Jadi, berdasarkan transkripsi, pekaji telah dapat mengesan kod-kod awal seperti peserta kajian menjawab mereka sudah pandai dan boleh melukis ataupun tahu melukis raja sinar selepas menggunakan modul lirat. Oleh itu, tema yang diperoleh daripada soalan yang pertama ini adalah kemahiran melukis raja sinar. Seterusnya, untuk soalan yang kedua, iaitu bolehkah kamu terangkan bagaimana kamu menentukan jenis permukaan yang boleh memantulkan cahaya selepas kamu belajar dengan menggunakan modul lirat? Berdasarkan kod awal, pelajar mengatakan bahawa mereka sudah dapat mereka menentukan jenis permukaan ini dengan membandingkan faktor-faktor yang mempengaruhi ataupun ciri-ciri bidang pantul seperti licin, keras dan berkilat dan mengaitkan dengan objek-objek yang mempunyai ciri-ciri tersebut. Oleh itu, tema yang diperoleh daripada soalan yang kedua ini adalah kemahiran menentukan bidang pantul yang baik. Seterusnya, soalan yang ketiga, setelah belajar dengan menggunakan modul lirat, dapatkah kamu menyatakan contoh alat di rumah atau di sekolah kamu yang menggunakan konsep pantulan cahaya? Murid mengatakan mereka sudah dapat menyatakan dan mereka boleh menyatakan contoh-contoh aplikasi dalam kehidupan seharian mereka. Oleh itu, tema yang diperolehi adalah kefahaman murid terhadap aplikasi konsep pantulan cahaya. Yang keempat, bagaimanakah perasaan kamu apabila belajar dengan menggunakan modul lirat? Murid mengatakan mereka berasa seronok, best, bersemangat apabila belajar menggunakan modul lirat. Hal ini membuktikan bahawa minat pelajar telah pun meningkat, dan tema yang keempat yang dijumpai dalam dalam temu bual ini adalah minat belajar murid. Dan yang soalan yang terakhir, adakah kamu merasakan modul lirat senang digunakan dan difahami? Murid mengatakan yang modul lirat ini senang ataupun ringkas, mudah digunakan dan juga senang difahami. Nota-nota di dalam modul lirat ini senang difahami dan dihadam oleh murid. Oleh itu, tema yang terakhir dijumpai di dalam temu bual ini adalah kebolehgunaan modul lirat. Berdasarkan dapatan-dapatan temu bual ini, contohnya dapatan soalan yang pertama, tema kemahiran melukis raja sinar telah pun dapat menjawab
telah pun dapat menjawab soalan kajian yang pertama. Adakah kefahaman murid dalam melukis wajah sinar pada kedudukan bidang pantul yang berbeza dapat ditingkatkan dengan penggunaan modul lirat? Seterusnya, untuk soalan yang kedua pula, bagi tema kemahiran menentukan bidang pantul yang baik, telah pun menjawab soalan kajian yang kedua, iaitu adakah kefahaman murid dalam menentukan jenis permukaan yang boleh memantulkan cahaya dapat ditingkatkan dengan menggunakan modul lirat. Dan soalan kajian yang ketiga, adakah modul lirat dapat menambah kefahaman murid terhadap pengaplikasian konsep pantulan cahaya, telah pun dapat dijawab melalui soalan yang ketiga yang mempunyai tema kefahaman murid terhadap aplikasi konsep pantulan cahaya, di mana murid mengatakan mereka sudah dapat menyatakan aplikasi pantulan cahaya selepas menggunakan modul lirat. Refleksi kajian yang dapat saya kenal pasti terdapat kekuatan dan kelemahan dalam tindakan yang digunakan. Antara kekuatannya adalah keberkesanan penggunaan modul dalam meningkatkan penguasaan murid yang telah pun terbukti melalui data-data yang telah didapati dalam kajian ini. Seterusnya, modul ini juga mudah digunakan dan juga menarik. Dari segi kelemahan pula, pengkaji mendapati pengkaji telah mengalami kekangan masa dalam menjalankan tindakan dan juga pengkaji mendapati murid terlalu bergantung dengan contoh yang terdapat di dalam modul. Berikut pula merupakan cadangan tindakan susulan oleh pengkaji. Pengkaji mencadangkan jika kajian diteruskan pada masa akan datang, agar modul ini sentiasa dikemas kini perisiannya. Seterusnya, pengkaji juga mencadangkan untuk melanjutkan masa pelaksanaan tindakan agar masalah kekangan masa boleh diatasi. Seterusnya, memperbanyakkan contoh-contoh di dalam modul, mengurangkan saiz modul dan akhir sekali, melibatkan peserta yang lebih pelbagai dari segi latar kognitif untuk benar-benar menguji fleksibiliti modul lirat yang digunakan. Berikut adalah merupakan rujukan sepanjang penghasilan kajian tindakan pengkaji. Berikut pula adalah merupakan lampiran yang menunjukkan sesi tindakan yang dijalankan bersama dengan peserta kajian. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.